أهلا ولا أقوى على النار جحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي عظيم. Kawan-kawan, tahukah kawan-kawan siapakah yang mengarang bait zikir taubat yang begitu menyentuh hati ini? Kawan-kawan kenal siapa Muhammad bin Idris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amirul Mukminin bin Muhammad Zulfauzi dari Sekolah Kebangsaan Puncak Alam 3. Kod sekolah saya BBA 3037. Tajuk bicara buku saya pada hari ini ialah Imam Syafi'i, pengasas mazhab Syafi'i, hasil penulisan Abdul Latif Tholik. Buku ini diterbitkan oleh Musamas Publication, mengandungi 269 buku surat yang bukan sekadar penuh dengan fakta sejarah, tetapi serat dengan teladan, ilmu, pengajaran dan kisah tentang seorang ulama besar yang mengubah dunia dengan ilmunya. Bak kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Ya, benar. Nama tokoh yang saya maksudkan ini ialah Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Osman bin Syafi'i. Beliau merupakan seorang ulama besar dalam sejarah Islam dan juga pengasas mazhab Syafi'i. Mazhab yang menjadi pegangan majoriti umat Islam di dalam negara kita. Hadirin yang dihormati, buku yang saya akan bicarakan pada hari ini ialah sebuah buku yang menceritakan perjalanan hidup dan pengembaraan ilmu Imam Syafi'i. Sejak kecil lagi, Imam Syafi'i menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Diceritakan bahawa Imam Syafi'i telah menghafal Al-Quran pada usia yang sangat muda dan sangat mencintai ilmu. Walaupun hidup dalam keadaan miskin, tetapi beliau tidak pernah berputus asa dalam menuntut ilmu. Bak kata pepatah Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Hadirin sekalian, saya amat mengagumi Imam Syafi'i kerana perjalanan ilmu Imam Syafi'i sangat luas. Beliau telah merantau ke pelbagai tempat untuk berguru dengan para ulama besar pada zamannya. Ketika berada di Madinah, beliau berguru dengan seorang ulama besar iaitu Malik ibn Anas, pengasas mazhab Maliki. Daripada Imam Malik, beliau mempelajari ilmu hadis dan fiqh dengan sangat mendalam. Selepas itu, Imam Syafi'i meneruskan perjalanan ilmunya ke Iraq. Di sana, beliau bertemu dengan Muhammad Al-Syaibani, iaitu anak murid kepada Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Daripada pertemuan ini, beliau mempelajari pendekatan fiqh yang berbeza dan lebih luas dalam memahami hukum hakam Islam. Dalam perjalanan ilmunya juga, Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang pemuda yang sangat mencintai ilmu, iaitu Ahmad ibn Hanbal, yang kemudiannya menjadi pengasas mazhab Hanbali. Pertemuan antara tokoh-tokoh ini menunjukkan betapa ilmu berkembang melalui hubungan guru, murid dan para ulama. Perjalanan ilmu Imam Syafi'i tidak terhenti di situ. Ketika berada di Mesir, beliau bergaul dan berdiskusi dengan para ulama di sana. Semua pengalaman ini akhirnya membentuk pemikiran Imam Syafi'i sehingga beliau berjaya menyusun kaedah ilmu fiqh dengan sangat tersusun dan sistematik. Hadirin yang dihormati, antara keistimewaan buku ini ialah cara penulis menyampaikan kisah kehidupan Imam Syafi'i dengan bahasa yang mudah difahami serta penuh dengan nilai pengajaran. Melalui buku ini, kita belajar bahawa ilmu tidak akan datang dengan mudah, yang memerlukan kesungguhan, kesabaran dan pengorbanan. Seperti kata pepatah Melayu, ilmu itu pelita hidup. Hadirin yang dihormati, sebelum saya mengakhiri bicara buku saya pada hari ini, izinkan saya memberi kata-kata hikmah daripada Imam Syafi'i. Man lam yazukmu wa ta'alumi sa'ata tajammu'a zulla jahlu tula hayati. Bermaksud, sesiapa yang tidak merasai kepahitan dalam menuntut ilmu walau sesaat, maka dia akan menanggung kehinaan dan kejahilan sepanjang hidupnya. Oleh itu, marilah kita menjadikan membaca sebagai amalan dan ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan. Kerana daripada membaca lahirnya ilmu.
dan daripada ilmu, lahirlah insan yang berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.